Terima kasih, Yang Dipertua. Soalan saya, soalan nombor 4. Terima kasih, Hormat. Silakan, Pak Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator di atas soalan yang dikemukakan. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan menerusi pengumuman bajet 2016 yang lalu antara lain telah bersetuju untuk melaksanakan projek membina lebuh raya pesisiran pantai Negeri Melaka. Kajian kemungkinan atau feasibility study dengan izin, projek tersebut sebenarnya telah disiapkan oleh kementerian ini pada tahun 2013 yang lalu. Berdasarkan kajian tersebut, skop projek ini melibatkan cadangan menaik taraf jalan sedia ada kepada 4 lorong 2 hala atau dual carriageway dengan izin sepanjang 50 km. Projek ini akan melibatkan laluan dari Kuala Linggi ke Masjid Tanah, ke Sungai Udang, ke Klebang, ke Limbongan, ke Jalan Pantai, seterusnya ke Jambatan Said Abdul Aziz, ke Alai dan seterusnya Teluk Emas di Melaka. Berdasarkan kajian kemungkinan tersebut, anggaran kos projek ini ialah sebanyak 1.1 bilion. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek ini telah pun diluluskan dalam senarai projek Rancangan Malaysia ke-11 di bawah Kementerian Kerja Raya. Sehubungan itu, kementerian ini berhasrat untuk menjalankan reka bentuk terperinci projek berkenaan secara in-house, iaitu dijangkakan pada awal tahun 2016. Di samping itu, proses pengambilan tanah dan kerja-kerja awalan seperti kerja-kerja penyiasatan tanah, soil investigation dengan izin dan kerja-kerja ukur juga akan dijangka akan dimulakan pada tahun hadapan. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih, Pak Menteri. Soalan tambahan. Dipersilakan Datuk Koh Chin Han. Terima kasih kepada Menteri yang menjawab dan juga dalam usaha untuk menjayakan projek pembinaan lebuh raya pesisiran pantai tersebut. Datuk Yang Dipertua, kita sedia maklum negeri Melaka ni merupakan negeri yang banyak bergantung kepada sektor pelancongan. Dan setiap tahun negeri Melaka berjaya menarik minat melebihi 16 juta pelancong datang ke Melaka. Dan negeri Melaka berjaya menyumbang melebihi 10 bilion kepada kerajaan pusat. Namun masalah utama yang negeri Melaka menghadapi ialah kesesakan lalu lintas yang kritikal, terutamanya sewaktu musim perayaan dan juga musim cuti sekolah. Sehubungan itu, saya ingin bertanya, apakah perancangan kementerian untuk menambah baik sistem infrastruktur jalan raya di negeri Melaka? Dan bolehkah kementerian menambahkan lagi peruntukan untuk pembinaan lebuh raya yang lain bagi mengatasi kesesakan jalan raya di negeri Melaka? Terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Silakan, Pak Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator di atas soalan tambahan. Saya ingin memaklumkan bahawasanya kementerian sangat prihatin dan mengetahui mengenai isu kesesakan yang berlaku di negeri Melaka. Yang Berhormat, oleh daripada itulah kita sebenarnya di peringkat kementerian sedang dan akan melaksanakan beberapa projek menaik taraf jalan, dan saya ingin berkongsikan kepada Yang Berhormat mengenai 2 jalan utama yang merupakan keutamaan, projek keutamaan di samping sudah sedang dilaksanakan dan perancangannya juga kita lakukan untuk rancangan Malaysia yang ke-11. Dan izinkan saya untuk menyatakan di sini Yang Berhormat mengenai projek menaik taraf jalan air keruh ke Jalan Munshi Abdullah Melaka. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek ini sebenarnya telah diluluskan oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia yang ke-10, dan projek ini dibahagikan kepada 2 fasa pembinaan, iaitu fasa 1 yang melibatkan skop pembinaan persimpangan bertingkat peringit dan persimpangan bertingkat MITC, iaitu melibatkan 6 lorong 2 hala, dan fasa 2 yang berhormat melibatkan skop pembinaan persimpangan bertingkat Bukit Katil, Jalan Istana, dan Bukit Beruang, Bukit Baru, juga 6 lorong 2 hala. Dan dalam tempoh rancangan Malaysia yang ke-10, keutamaan kerajaan yang berhormat ialah untuk melaksanakan fasa 1 terlebih dahulu, iaitu persimpangan bertingkat peringit dan persimpangan bertingkat MITC, melibatkan kos projek sebanyak 301 juta.
Dan fasa 1 telah memulakan pembinaan pada bulan Mac 2014 yang lalu dan dijangka akan siap pada bulan Ogos 2017 yang berhormat. Ya. Manakala cadangan untuk pelaksanaan projek fasa kedua pula telah dimohon untuk kelulusan di bawah rolling plan kedua rancangan Malaysia yang ke-11 yang berhormat. Dan selain daripada itu yang berhormat, kita mengenai projek menaik taraf Jalan Bemban ke Jasin dan seterusnya ke Tangkak. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini sebenarnya memang kita merasakan kepentingan projek ini juga, terutama sekali dalam menyelesaikan isu kesesakan. Dan untuk pengetahuan yang berhormat, fasa pertama dan fasa keempat projek tersebut mengikut pengetahuan yang berhormat juga telah disiapkan pada 2012 yang lepas. Dan fasa kedua dan ketiga projek ini yang berhormat telah dipohon untuk kelulusan agensi pusat di bawah rancangan Malaysia yang ke-11, iaitu 2016 ke 2020 yang berhormat. Dan pelaksanaan projek ini tertakluk kepada kelulusan unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Ini yang saya boleh kongsikan yang berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Mak Menteri. Soalan tambahan seterusnya dipersilakan yang berhormat Datuk Hamzah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari kementerian mengenai penyelidikan cerun di tepi-tepi jalan di seluruh Malaysia. Sehingga kini berapa banyakkah kajian dan penyelidikan cerun dibuat dan berapa kerapkah kajian ini dibuat dalam satu-satu tempoh masa tertentu. Ini saya merujuk kepada kajian runtuhnya cerun baru-baru ini. Terima kasih. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih yang berhormat. Memandangkan soalan ini tidak berkaitan dengan soalan asal. Namun saya ingin juga maklumkan yang berhormat bahawasanya Kementerian Kejaraya akan melaksanakan penggulungan pada hari ini, giliran yang ke-15, dan perkara ini akan disentuh secara terperinci yang berhormat. Mohon yang berhormat untuk bersama-sama kita nanti. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih, Mak.